anda kembali bersama dengan Buletin Awal Khas susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor. Kini laluan untuk PRN Negeri Johor dibuka. Tapi sebelum itu, saya mahu memberikan sedikit kemas kini berkenaan dengan satu lagi isu yang mendominasi berita hari ini, iaitu berkenaan dengan spekulasi kesihatan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita tahu bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad ditempatkan kini di CCU, di Institut Jantung Negara, iaitu Cardiac Care Unit, dan masih lagi belum mendapat sebarang banyak kemas kini berkenaan dengan status terkini kesihatan beliau. Tapi ini adalah tweet terbaru daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengunjungi Tun Dr. Mahathir di IJN sebentar tadi. Gambar yang dikongsikan oleh Perdana Menteri menunjukkan beliau bertemu dengan anak Tun Dr. Mahathir, iaitu Tan Sri Mohzani dan juga Tun Dr. Siti Hasmah di situ, dan Perdana Menteri berharap keluarga Tun Dr. Mahathir Mohamad akan terus tabah. Kita masih lagi belum mendapat sebarang pengesahan berkenaan dengan keadaan terkini selain daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad kini ditempatkan di CCU dan sedang pulih, recovering katanya. Dan kami akan terus dapatkan maklumat terkini dari semasa ke semasa sekiranya kami menerimanya. Dan kita terus kepada perbincangan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor yang berlaku sebentar tadi, kira-kira jam 5 petang. Perkenan daripada Tuanku Sultan Johor diperolehi oleh Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad, yang dalam sidang media beliau sejurus selepas itu mengatakan bahawa ini adalah pada khidmat beliau keputusan yang betul. PRN katanya perlu diadakan sekarang kerana majoriti yang diperolehi oleh kerajaan negeri amat tipis, satu kerusi sahaja di Johor. Justru beliau mahu mendapatkan mandat yang lebih kuat dan lebih kukuh daripada rakyat dalam tempoh yang mencabar ini, di mana banyak perkara perlu dilakukan katanya, termasuk pengendalian COVID-19, pengendalian bantuan dan pelbagai inisiatif pasca banjir dan sebagainya. Tapi saya mau bincang dengan Datuk Salahuddin Saidin, Peguam Bela dan Peguam Cara, berkenaan dengan apa yang terjangka selepas ini daripada segi prosesnya. Datuk, proses-wise, dari segi proses dan undang-undang susulan pembubaran DUN Negeri Johor, hari ini 22 Januari kita faham tempoh maksimum untuk PRN diadakan adalah 60 hari dari hari ini. Tapi dari segi proses, apa lagi selepas ini, Datuk? Baik, seperti mana kita semua sudah maklum, satu lagi pilihan raya negeri diadakan di negara kita ini dah negeri yang keempat saya rasa selepas pilihan raya umum kita yang lalu. Dan proses yang seperti mana kita sudah maklum, pihak Perdana SDR perlu mengadakan pilihan raya dalam tempoh 60 hari dan akan diadakan proses penamaan calon dalam tempoh terdekat ini lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu, dan seterusnya akan ada tempoh pre-kempen dan pulanglah kepada pihak SDR untuk menentukan bila tempoh pilihan raya akan diadakan. Dan dalam tempoh pilihan raya yang bakal diadakan ini, pastinya akan rakyat akan tertanya-tanya bagaimanakah apakah parti-parti yang akan terlibat di dalam pertandingan pada kali ini. Sebab kita tahu bahawa kerajaan yang sedia ada sekarang ini yang baru saja dibubarkan adalah kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional yang mempunyai kelebihan majoriti 1 undi. Sebenarnya sebelum ini adalah 2 undi, tetapi apabila berlakunya kematian kepada yang berhormat Abdul Kempas Wadi Datuk Osman Sapian, maka majoriti hanya tinggal seorang sahaja. Namun kalau nak ditanyakan kepada saya dah dengar banyak timur rahmah dan pandangan daripada banyak pihak. Daripada perspektif orang-orang politik, memanglah mereka mengatakan bahawa inilah masa yang bersesuaian untuk mereka mendapat mandat semula daripada rakyat. Tetapi kalau daripada perspektif rakyat, saya yakin rakyat majoritinya sebenarnya tidak setuju pilihan raya Dewan Undangan Negeri tingkat Johor ini diadakan, disebabkan kita hanya ada lebih kurang setahun sahaja lagi untuk satu pilihan raya umum akan diadakan. Kenapa tidak kita menunggu tempoh setahun lagi? Apatah lagi dalam keadaan negara kita ini, kita tahu pandemik COVID masih belum selesai, rakyat masih sahaja selesai daripada masalah banjir dan masalah kemiskinan, masalah kekurangan wang akibat banjir ini masih lagi sedang dihadapi oleh rakyat. Jadi tiba-tiba kita nak mengharapkan pula dengan satu pilihan raya. Dan saya rasa rakyat pun dah penat sebenarnya, penat dengan kerana orang-orang politik ini tidak habis-habis mahukan kuasa dengan atas alasan ingin mendapatkan mandat yang sepenuhnya daripada rakyat untuk kestabilan kerajaan, untuk tujuan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai ketua kerajaan. Apa yang kita lihat sekarang ini pun, saya tak nampak ada
ura-ura mana-mana pihak ingin lompat parti ataupun cuba untuk mengganggu juga kerajaan pimpinan sekarang. Jadi apa perlunya kita mengadakan pilihan raya? Tetapi mungkin dari perspektif pihak kerajaan Barisan Nasional sekarang disebabkan momentum pilihan raya di Melaka dan juga di Sarawak yang mana kelihatan kemenangan besar kepada pihak Barisan Nasional. Mungkin kali ini mereka nak menguji kekuatannya lagi. Inilah tempoh masa yang paling sesuai untuk mereka mengatakan bahawa mereka boleh mendapat satu mandat yang besar daripada rakyat untuk mereka merajai kerajaan negeri Johor. Tapi persoalannya kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa tidak dulu saja? Berbalik pada apa yang Datuk sebut awal tadi, itu nampaknya dipersetujui oleh setakat ini semua yang kami temu bual, dan kumpulan dan pungutan suara yang extraordinary dilakukan sejak beberapa hari lepas berkenaan dengan PRN Johor ni, rata-ratanya kebanyakannya rakyat Johor tidak mahu PRN diadakan pada tempoh ini. Sudah tentu mereka menyokong kuasa dan suara diserahkan kepada rakyat untuk memberikan mandat. Itu adalah medan yang terbesar untuk rakyat memilih pemimpin mereka. Tapi masalahnya adalah timing. Jadi seperti yang diketengahkan tadi juga, kerajaan ini adalah kerajaan campuran, bukan kerajaan campuran tapi kerajaan yang ada speaker daripada pembangkang, dan Datuk Hasni juga mengatakan bahawa beliau tidak mahu terus bergantung pada ihsan pembangkang untuk kerajaan ini terus berdiri. Tapi jika betul majoriti warga Johor tidak setuju PRN diadakan, adakah kita boleh menjangka mungkin ada sedikit protes, undi protes pada PRN kali ini, sama ada mereka tidak turun mengundi ataupun mereka mungkin melakukan sesuatu yang lebih dramatik, iaitu mereka tidak mengundi Barisan Nasional? Itu yang dibimbangi. Mungkin Barisan Nasional tidak boleh terlalu optimis bahawa mereka akan mendapat mandat yang sama seperti mana rakyat negeri Melaka berikan kepada Barisan Nasional. Sebab perlu diingatkan bahawa Barisan Nasional pada ketika itu, di Kerajaan Negeri Melaka pada ketika itu telah tumbang akibat lompatnya beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti yang memerintah. Tetapi di Johor, perkara ini tidak berlaku, belum berlaku lagi. Sekadar pihak Barisan Nasional merasakan bahawa mereka inginkan kestabilan, maka dipohon daripada perkenan tuanku untuk agar ia dibubarkan. Jadi situasi berbeza. Mungkin tindak balas daripada rakyat ini kita tidak dapat jangka. Kemungkinan rakyat akan protes sama ada mereka tidak mengeluar mengundi. Tetapi kalau tak keluar mengundi pun sebenarnya dia tidak banyak menjejaskan, sebab apa yang penting kalau tak keluar mengundi pun jumlah percentage yang turun pun tetap keputusan berdasarkan kepada majoriti. Tetapi apa yang lebih membimbangkan ataupun mungkin confident oleh pihak Barisan Nasional untuk mendapat undi yang lebih banyak pada kali ini mungkin akan tersasar disebabkan oleh mungkin rakyat marah dan menunjukkan protes semula kenapa perlu diadakan. Jadi ini tidak dapat kita ketepikan sebab rakyat kadang-kadang can be very unpredictable dalam keadaan seperti ini. Adakah sukar ataupun tidak patut untuk Barisan Nasional sebagai contoh ataupun secara keseluruhannya semua orang untuk menggunakan keputusan di PRN Melaka, demografinya, sentimennya di Melaka sebagai cerminan apa yang akan berlaku di Johor? Well, daripada perspektif Barisan Nasional mungkin itu adalah satu gambaran yang paling tepat untuk menunjukkan momentum mereka ini berterusan. Tetapi kita tak tahulah, rakyat kadang-kadang rakyat Johor mungkin berfikiran lain daripada rakyat negeri Melaka. Walaupun kita tahu UMNO berasal daripada Johor. Memang kita tahu UMNO Johor adalah merupakan kubu kuat UMNO dan juga Barisan Nasional pada satu ketika dulu. Dan kita tidak dapat nafikan memang UMNO berakar umbi di negeri Johor. Namun sedemikian, kadang-kadang rakyat ni boleh berubah dalam seketika sahaja. Apabila rakyat merasakan ada isu-isu semasa yang kerajaan sedia ada tidak mampu menanganinya, mungkin rakyat akan protes dengan membuang undi memihak kepada pihak pembangkang. Ya. Jadi pihak pembangkang pun dahulu jelas bahawa nampak kelihatan bahawa walaupun PS telah diberi mandat, tetapi disebabkan berlakunya lompatan parti antara satu parti kepada pihak parti yang lain, maka kerajaan 2-3 kali bertukar tangan. Jadi ini menggambarkan satu budaya yang amat tidak sihat. Sampai bila kerajaan nak sibuk gilakan kuasa ataupun mahukan kuasa, sedangkan rakyat terbiar di bawah sana.
Ini tak patutnya berlaku. Dan inilah masanya, pada ketika inilah undang-undang lompat parti ini patut terus ataupun diluluskan di parlimen, agar andai kata satu ketika nanti ada parti yang memenangi satu undi ataupun satu kursi sahaja, maka tidak akan berlakulah lompatan parti dan kerajaan juga akan stabil. Baik, terima kasih Datuk Selaluddin Saidin, Peguam Bela dan Peguam Cara. Sudah tentu kami akan terus mengikuti perkembangan menjelang PRN Johor dalam Awani 7.45 malam ini, extraordinary.com dan juga semua bulletin-bulletin kami yang akan datang. Terima kasih kepada anda kerana menonton.